Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya akan berkongsi satu kes faraid yang saya baru dapat daripada seorang sahabat saya yang bertanyakan, si mati telah meninggalkan seorang suami, ibu, seorang anak lelaki, 3 orang anak perempuan, 3 orang saudara lelaki kandung dan 3 orang saudara perempuan kandung. Dalam untuk pengiraan faraid, kita perlu buat orang kata jadual. Okey, jadual waris, kemudian kadar fardu, asal masalah dan tasheh. Okey. Ini adalah asas jadual asas bagi pengiraan faraid. Bagi ini kita akan senaraikan dulu waris. Okey, suami, ibu, okey, anak lelaki 1, anak perempuan 1, anak perempuan 2, anak perempuan 3, saudara lelaki kandung 1, saudara lelaki kandung 2, saudara lelaki kandung 3. Kemudian saudara perempuan kandung 1, saudara perempuan kandung 2, saudara perempuan kandung 3. Okey, ini adalah waris-waris yang mungkin layak, mungkin tidak layak untuk menerima pusaka. Okey. Bagi pengiraan faraid, kita perlu tentukan hak suami terlebih dahulu ataupun hak waris-waris ashabul furud. Itu dalam kes ini ashabul furud ialah suami. Okey, berapakah hak suami? Sebelum kita memulakan kiraan, kita perlu tukar dulu kat sini. Pergi ke fraction. Kemudian kita more number format, fraction, kita pilih up to 3 digits. Okey. Kan? Okey. Sama juga yang kita tetapkan kepada yang lain-lain jugalah. Okey, fraction. Okey. Fraction 3 digit up to 3 digits. Okey. Kemudian kadar fardu ialah suami. Okey. Suami ada dua jenis pembahagian iaitu 1/2 dan 1/4. Dalam kes ini suami akan mendapat 1/4 kerana si mati mempunyai anak. Okey, kita tukar 1/4. Manakala isi ibu akan mendapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Disebabkan si mati mempunyai anak. Okey. Kemudian anak lelaki dan anak perempuan apabila mereka bersama terdapat anak lelaki dan anak perempuan, mereka akan mendapat asobah 2/1. Okey. Yang sama juga anak perempuan ni asobah 2/1. Dia panggil asobah bil ghaib. Okey, asobah 2/1. Asobah 2/1. Asobah 2/1. Okey, kemudian saudara lelaki kandung dan saudara perempuan kandung ini tidak mendapat pusaka, maka mereka dihijab. Kenapa mereka tidak dapat? Kerana si mati mempunyai anak lelaki. Sekiranya si mati tidak mempunyai anak lelaki, kemungkinan saudara perempuan kandung, saudara lelaki kandung ini turut akan mendapat bahagian pusaka mereka. Okey. Okey, jadi untuk pengiraannya kita perlu tak ada masalah bagi ashabul furud ataupun kadar fardu yang telah ditetapkan iaitu 1/4 dan 1/6. Okey, untuk pengiraan yang agak sukar sedikit ialah untuk melibatkan kes yang melibatkan pengiraan asabah. Okey, bagaimana untuk pengiraannya ialah yang pertama kita dapatkan dulu jumlah suami dan ibu. Okey. Suami dan ibu kita jumlahkan dahulu sama dengan 1/4 kita tambahkan dengan 1/6 dan dapat 5/12. Okey, 5/12. Kemudian kita perlu apa yang perlu kita buat ialah kita buat sama dengan, kemudian kita buat 1. Okey, kenapa 1? Okey, maksud 1 ini ialah keseluruhan harta pusaka bersamaan dengan 1. Kemudian perlu ditolakkan dengan bahagian fardu dahulu. Okey, bahagian fardu ialah 5/12. So, jadi kita kena tolak 5/12. Akan dapat 7/12. Okey, saya rasa jelas setakat ini. Kemudian
7/12 ini pula perlu dibahagikan kepada waris-waris anak lelaki dan anak perempuan ini dalam bentuk dalam bentuk 2:1. Apa dimaksudkan 2:1? Anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Okey, saya tulis kat sini 2 bahagian. 2 bahagian. Anak perempuan akan dapat anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Anak perempuan 2 akan dapat 1 bahagian. Anak perempuan 3 akan dapat juga 1 bahagian. Jadi, berapa jumlah keseluruhan bahagian ini? Keseluruhan bahagian ini ialah 5. 5. Kalau kat sini anak lelaki 2, anak lelaki ada, contohlah anak lelaki ada 2, kat sini akan jadi 2 bahagian. Contohlah ya, contoh. Jadi bahagian akan jadi 6. Tapi dalam kes ini anak perempuan ada 3, akan jadi 5 bahagian sahaja yang perlu dibahagikan sesama adik-beradik. Kemudian cara pengiraannya ialah sama dengan, kita buat sama dengan dahulu. Okey, saya menggalakkan kita mengira bahagian perempuan dahulu. Okey, kita buat sama dengan, okey, sama dengan kita buat 7/12 ini perlu dibahagikan dalam kalangan adik-beradik ini. Maknanya kita ada 5 bahagian. So, jadi 7/12 ini perlu dibahagikan dengan 5. 5 bahagian. Jadi, anak perempuan pertama ini akan dapat 7/60. Sama juga kalau kita buat, okey, kita buat manual. 7/12 kita bahagikan dengan 5 bahagian. Kita akan dapat 7/60. Sama juga 7/12 kita bahagikan dengan 5 akan dapat 7/60. Okey, manakala bahagian lelaki, okey, bahagian lelaki dia 2 bahagian. Maknanya cara pengiraan dia ialah kita buat equal sama dengan 7/12, iaitu yang ini tadi, 7/12. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 5, kemudian kita darabkan dengan 2. Kenapa 2? Sebab dia bahagian dia 2. Sama juga dengan ni tadi. Sepatutnya dia darab dengan 1. Tapi kita buatlah darab dengan 1. Okey, kita terus saja yang ini. Kalau yang ni boleh juga kita darabkan dengan 1. 1 sama juga jawapan dia. Tapi yang ini kita darabkan dengan 2. Sebab 2 bahagian lelaki. Okey, lepas tu kemudian kita kekalkan balik. Kat sini 1/4, 1/6. Okey. Berapa asal masalah? Okey, berapa asal masalah? Macam mana nak mengira asal masalah ini? Okey, cara mudahnya ialah kita mencari gandaan sepunya terkecil. Kalau ikutkan di sini, bagaimana nak dapat gandaan sepunya terkecil ialah kita tengoklah yang terbesar. Yang terbesar ialah 60 bahagian. Okey, 60 boleh tak kita bahagikan dengan 4? Okey, kita buat 60 kita bahagikan dengan 4. Dapat 15. Maknanya 4 boleh, 4 boleh, 60. Boleh tak kita jadikan 120? Boleh, tapi terlalu besar lah. Sepatutnya kita cari gandaan sepunya yang terkecil. Dalam kes ini ialah bersamaan dengan 60. Okey. Jelas? Okey, 60. Kemudian kita nak cari tasheh dia pula. Okey, macam mana nak cari tasheh dia? Okey, kita buat je sama dengan 1/4. Kemudian kita times ataupun darab dengan 60, akan dapat 15. Yang ini 1/6, kita darabkan dengan 60, kita akan dapat 10. Yang ini sama dengan 7. Kita klik je, ni darab dengan 60, akan dapat 14. Sama juga yang ini equal 7/60 darab dengan 60. Samalah 7 lah, kalau ikutkan memang 7 lah jawapannya. Okey, 7. Okey. Yang ni hijab ni tak apalah, kita terus delete je ya. Okey. Okey. Okey, untuk pengiraan untuk tasheh ataupun pengiraan semula, kita try dan kita buat untuk semak lah sama ada betul ataupun tidak. Kita buat equal kat sini. Okey. Equal. Kita klik sum, kemudian kita highlightkan yang ini, kemudian kita enter. Dapat 1. 1 ini betul lah.
Sama juga dengan tasih ni. Kita buat equal sum. Kemudian kita tambahkan, kita highlightkan. Kita akan dapat 60. Kenapa 60? Sebab asal masalahnya ialah 60. Maknanya kalau orang tanya, berapa hak suami? Suami akan dapat 1/4 ataupun 15/60. Ibu akan dapat 1/6 ataupun 10/60. Maknanya di sini 15/60, 10/60, 14/60, 7/60, 7/60, 7/60. Sebenarnya sama saja bahagiannya. 1/4, 1/6, 7/30, 7/60, 7/60, 7/60. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.